Dan kemudian besok solat subuh berjemaah. Tuan-tuan, jadi pada malam-malam yang akhir ni, banyakkan ibadat, banyakkan bersedekah. Kod lah kalau kenalah malam ni 21, ya, Lailatul Qadar, kita bagi RM10 malam ni, macam bersedekah RM10 tanpa henti selama 84 tahun, tuan-tuan. Contohlah, contoh. Okey, tuan-tuan semua. Jadi pada malam ni ana nak share dengan tuan-tuan surah Al-Hadid, daripada ayat 12 sampai, tengoklah mungkin ayat 16, 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushra lakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim. Ayat ni tuan-tuan, kebetulan saya baca pagi tengah hari tadi, cerita pasal keadaan manusia nak meniti di atas titian siratal mustaqim. Itulah keadaan yang paling menggerunkan seluruh makhluk ketika itu, hatta para nabi, rasul dan juga para malaikat. Wa awwalu man yajuzu ala sirat, dan orang yang mula-mula meniti di atas titian sirat, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diikuti oleh nabi rasul yang lain. Ketika manusia melintas titian sirat ni, tuan-tuan, tidak ada perkataan yang diucapkan oleh nabi, rasul dan juga malaikat kecuali perkataan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Sebab nabi kata apa? Ramai orang yang akan tergelincir masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan semua, dalam hadis kata wa baina dhahranai jahannam, dan antara dua tebing neraka jahanam. Contohlah, ni tebing, sini tebing, tengah-tengah ni sirat, kalalib, ada penyangkut-penyangkut besi. Nabi kata mislu syauki sa'dan, seperti duri pokok sa'dan. Nabi kata kepada sahabat, hal ra'aitum syauka sa'dan, korang pernah tengok tak rupa pokok sa'dan? Sahabat kata, pernah ya Rasulullah. Kalau tuan-tuan search dekat Google, sekejap saya tunjuk gambar. Nak khabar, benda tu dah ada dah, gambaran di atas dunia. Ginilah rupanya. Ya, duri pokok sa'dan. Ini atas dunia, tuan-tuan. Maka Nabi kata, la ya'lamu miqdaraha, tidak mengetahui besarnya duri ini besok kat padang mahsyar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, berduri-duri, dia akan menyambar sesiapa sahaja yang lewat meniti di atas titian sirat. Maka orang yang bata'a alaihi amaluhu, yang lambat amalannya, dia akan berjalan pelan-pelan, maka akan disambar oleh duri ini dan dihumban masuk neraka. Maka kata Allah Ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari itu wahai Muhammad, engkau akan melihat orang mukminin lelaki, wal mu'minat, orang perempuan yang beriman, yas'a nuruhum, berjalan cahaya mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di kanan mereka. Jadi tuan-tuan, untuk meniti atas titian sirat ini, titian sirat ini adaqqu minasyari. Nabi kata lebih halus daripada rambut. Kemudian suasananya terlalu gelap, gelita, tak nampak apa benda. Habis macam mana nak melintas? Ada cahaya ke? Ada lampu? Mana ada? Habis yang bantu kita apa dia? Maka Allah kata apa? Yas'a nuruhum, maka cahaya yang ada pada orang beriman ini akan menerangi sirat itu. Nak dapat cahaya ni macam mana? Kau nak kena tanam dengan bateri sekali ke? Kan mati besok wasiat, jangan lupa tanam dengan bateri kereta sekali. Untuk apa? Besok nak pakai dekat meniti titian sirat. Kalau tak, kau berjambul. Yang menerangi cahaya itu, tuan-tuan, ialah amalan kita. Kalau amalan kita banyak, insya-Allah, Allah kata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya amalan ini akan menerangi perjalanan kita, di sebelah depan kita, di sebelah kanan kita. Maka Allah kata apa? Bushra lakumul yaum, khabar gembira bagi kamu pada hari itu, pada hari meniti di atas titian sirat. Berdasarkan amalan kita, banyak mana amalan kita, banyak mana mujahadah kita, banyak mana sedekah kita, banyak mana kesabaran kita, banyak mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membantu kita meniti di atas titian sirat al-mustaqim.
Sebab tu dalam hadis yang lain cerita, masalahnya tuan-tuan, lampu tu yang amalan yang kuat dia akan menyala terang dan teruskan perjalanan. Tapi kadang-kadang lampu tu dia terpadam juga. Pup, dia terpadam. Sudah. Yang terpadam tu bahaya. Bila kau terpadam, kau teraba-raba, datang penyangkut tu, dia sambar, dia humban masuk neraka, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ada yang lampu tu dia menyala, dia mula-mula terang, lepas tu dia malap. Lepas tu dia terang balik. Malap. Macam tu pun ada juga. Ini bukan aku tipu tau. Ini betul. Berdasarkan amalan kita masa atas dunia. Banyak amalan kau, sikit amalan kau akan tengok besok dekat padang mahsyar. Barulah kita menyesal tak habis masa tu. Ya Allah, kenapalah aku tak banyakkan amalan? Ya Allah, kenapalah aku tak banyak baca Al-Quran? Ya Allah, kenapa aku tak banyak bersedekah? Ya Allah, baru pun nak cakap. Tak payah. Ya tuan-tuan, kita ni kena kuat mujahadah, terutama yang cakap ni. Maka Allah kata, "Busyra lakumul yaum." Khabar gembira bagi kamu pada hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Khabar gembira untuk apa? Untuk diberikan kepada kamu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kamu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling besar. Itu kita orang beriman kena ingat. Kejayaan kita paling besar pada tuan-tuan, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan menang Putrajaya. Putrajaya benda kecil je, tak ada benda. Pilihan raya ni benda kecil je, ujian main-main aja. Letih, sakit hati kejap, lepas tu tak ada benda, tuan-tuan. Tapi kalau kau menang masuk neraka, buat menantang apa? Jadi lebih baik kita bukan nak kata kalah, tak nak. Kita kalah pun tak nak kan. Tapi kalau dah tak dikata kalah, nak kata macam mana? Redha, istiqamah, sehingga kemenangan. Kemenangan bila? Masuk syurga tu, tuan-tuan. Maka Allah kata apa? Zalika huwal fawzul azim. Bila kau masuk syurga, itulah kejayaan kau yang sebenarnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Maka berkatalah orang-orang munafik di kalangan lelaki dan orang-orang munafik di kalangan perempuan, lillazina amanu, kepada orang yang beriman. Masa nak melintas ni, dia ada giliran dia kan. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia punya nak menumpang orang beriman bukan hanya atas dunia. Orang munafik perangai dia manjang nak menumpang. Dia kira yang mana menguntungkan dia join. Macam lalang, tak ada pendirian, tak ada prinsip, tidak ada maruah. Muzabzabina baina zalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ke sana pun tidak, ke sini pun tidak. Ni macam lalang manusia ni, tuan-tuan. Puak-puak munafik ni, dalam hadis pun cerita, di atas dunia pun nak, orang kata nak cari kesempatan, hatta dekat padang mahsyar pun nak cari kesempatan juga. Maknanya perangai dia tak berubah, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Lalu dia kata apa kepada orang beriman? Unzuruna naqtabis min nurikum. Dia kata apa? Wahai orang-orang beriman, tunggu aku. Naqtabis min nurikum, maknanya kita nak tumpang cahaya amalan kau. Kan nak meniti titian sirat kan? Jadi puak munafik ni mana cahaya, gelap. Amalan Allah tak terima. Dia pegang orang beriman, dia kata dia nak share, nak tumpang cahaya untuk melintas di atas titian sirat. Lalu apa dikatakan kepada puak munafik ini? Irji'u wara'akum. Korang puak munafik, kau pergi ke belakang. Dihambat ke belakang, tuan-tuan. Faltamisu nuran. Kau pergi cari cahaya kat belakang. Pergi cari. Mana ada cahaya? Faduriba bainahum bisurin lahu babun. Lalu disekat antara orang munafik dengan orang beriman dengan satu dinding. Dia kata dekat sini, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al'azab. Dinding ni, tuan-tuan, sebelah orang beriman diberikan rahmat Allah, sebelah puak-puak munafik diberikan azab yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, tuan-tuan, dia tak boleh nak ikut orang beriman di padang mahsyar dengan sebab perangai mereka di atas dunia. Yunadunahum. Lalu dipanggil puak-puak munafik ini. Alam nakun yunadunahum. Maka puak-puak munafik ini panggil orang beriman. Dia dah kena sekat tu. Dia nak pergi tak boleh. Dah kena sekat. Lalu dia jerit, dia panggil orang beriman. Kalau orang beriman ni, masa atas dunia kawan dia panggil. Dia kata apa? Yunadunahum alam nakun ma'akum. Syekh. Bahasa kita lah Syekh kan. Syekh, Haji. Kita member lah.
kita kan satu Korea dulu, kita kawan lah, kita satu surau lah dulu. Dipanggil kau tahu tak? Qalu bala. Lalu orang yang beriman ni, yang lepas ni, yang cahaya dia penuh ni, dia kata apa? Qalu bala, ya, betul, kita dulu pernah berkawan. Walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi korang ni masa hidup atas dunia, korang tertipu dengan diri korang sendiri, terfitnah dengan diri korang sendiri. Wa tarabbastum. Tarabbastum ni tuan-tuan, minta maaf korang berkawan dengan aku, tapi kau mengharapkan satu hari nanti aku yang beriman dengan Allah ni kalah. Tarabbastum bikumud dawair. Kau mengharapkan sangat orang beriman ni kalah. Aku cakap kadang orang berasa hati, tapi aku cakap juga lah, sebagaimana orang berharapkan kalahnya parti Islam dekat negara kita ni tuan-tuan, kita berusaha nak melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tahun ni tuan-tuan, 4 kali cuba dibawa usul di parlimen sejak tahun 1965. Usaha ditarikan Allah 2016, dibuka pintu hati pokok kerajaan ni nak terima usul tu tuan-tuan. Tapi ada orang tak nak. Ada orang tak nak, tak suka. Dan diharap supaya kalah dalam pilihan raya. Natarabbastum. Orang beriman ni kata apa besok kat padang mahsyar? Wa tarabbastum. Korang betul memang kawan aku, tapi korang masa atas dunia mengharapkan aku ni kalah, orang beriman ni kalah. Kalau dalam peperangan, tuan-tuan tahu kan, dalam peperangan Perang Badar, puak-puak munafik ni dia harap sangat Nabi kalah tuan-tuan. Sebab kalau Nabi kalah, diorang boleh tujuk taring diorang dekat Madinah. Tiba-tiba Nabi dalam keadaan tak prepare, 313 menentang 1000 orang, Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang munafik bengang yang amat sangat. Menang Muhammad. Macam mana boleh menang ni? Aduh, tak puas hati. Ni perangai diorang ni. Allah kata dalam Quran, walakinnakum fatantum anfusakum. Masa korang hidup dulu, korang mengikut diri korang, ikut hawa nafsu korang. Wa tarabbastum, dan kau menunggu kekalahan orang yang beriman. Wartabtum, dan kamu ragu kepada Islam. Wa gharratkumul amani, dan kamu ditipu oleh cita-cita kamu. Diorang ada bercita-cita nak menawan sekian-sekian tempat. Lambat sangat. Ikut Islam ni lambat sangat. Kita ikut jalan shortcut. Wa gharratkumul amani. Allah kata, gharra dengan mana apa? Tertipu. Kamu tertipu dengan cita-cita kamu. Kamu nak sangat tempat tu, sampai kamu tolak Islam, tolak alim ulama. Kau mengata kau alim ulama, kau mengata kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Lepas tu saya kena cek, tuan-tuan kena cek, kita semua kena muhasabah. Betul ke kita ni? Betul ke kau sayangkan Islam? Tapi kalau kau ada hati untuk mengalahkan Islam dalam pilihan raya, kau tanggung dosa yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Sehingga akhir datang ketentuan Allah. Wa gharrakum billahil gharur, dan kamu tertipu dengan Allah dengan satu penipuan. Makna atas dunia kau cakap macam-macam, Allah biarkan. Tiba-tiba di padang mahsyar tengok-tengok kita gelap, naudzubillah min zalik. Nak follow orang beriman tak boleh. Nak follow tak boleh. Pasal apa? Sebab kau punya perangai masa atas dunia aku kenal. Allah kata apa dalam Quran? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Puak-puak munafik ini Allah kata, bila bertemu dengan orang beriman, dia kata apa? Kami pun beriman juga. Kami sokong korang, kami geng korang. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Kita orang geng korang lah. Innama nahnu mustahzi'un. Kami dengan orang beriman ni mustahzi'un. Buat main aja. Maka Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mempersendakan kamu, dan Allah akan jadikan kamu sesat buat selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah kata apa? Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Pada hari itu la yu'khadhu minkum fidyatun, Allah kata aku takkan ambil daripada kamu fidyah. Fidyah ni apa? Ganti rugi. Mana ya Allah, jangan masukkan aku dalam neraka, aku akan bayar. Kau nak bayar apa benda? Kat padang mahsyar tak ada benda dah. Ini bainaka wa bainallah, antara kau dengan Allah.
atas dunia ada peluang lagi. Ada peluang untuk bertaubat. Ada peluang untuk kembali kepada ajaran Islam. Ada peluang. Tapi kau biar. Kau relax. Kau buat dek. Maka Allah kata pada hari ini, aku tak terima fidyah daripada kamu. Wala minal ladzina kafaru. Begitu juga daripada puak-puak kafir. Ma'wakumun nar. Tempat tinggal kamu neraka Jahannam. Hiya maulakum. Itulah tempat kamu, tempat kembalinya kamu, ketua kamu. Wa bi'sal masir. Dan sejahat-jahat tempat kembali tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Itulah keadaan puak-puak munafik. Orang kafir kau jangan cakap lah. Orang kafir dah jatuh awal-awal dalam qa'run Jahannam, dalam neraka Jahannam. Puak-puak munafik ni tuan-tuan, dia nak juga melintas tapi tak boleh sebab terlalu gelap. Minta pertolongan orang beriman. Allah kata cukup. Kamu dah tertipu atas dunia, di hari akhirat kau jangan nak menipu. Tuan-tuan semua, akhirnya orang beriman selamat melintas, meniti di atas titian siratal mustaqim, melintas masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, barulah diikuti oleh umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain pun sama juga. Fiha munafikuha wa fiha kafiruha. Ada puak-puak munafik, ada puak-puak kafir, dan ada puak-puak yang beriman. Orang yang beriman akan melintas dengan selaju-lajunya, manakala orang kafir akan masuk ke Jahannam. Orang munafik teraba-raba. Bila kau teraba-raba, kau akan disambar oleh syauku sa'dan, duri pokok sa'dan yang akan menghumban manusia ke dalam neraka. Tuan-tuan semua, sikit nak cerita, ringkaskan cerita ni. Akhirnya tuan-tuan, setelah manusia semua masuk neraka, tak tahulah berapa lama, wallahu alam, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Satu hari, alfu sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di atas dunia. Bayangkan 1000 tahun. Kalau Allah jatuhkan hukuman kau masuk neraka separuh hari, maknanya 500 tahun. Kalau Allah kata aku bakar kau selama 10 minit, berapa puluh tahun? Kau kira lah sendiri, bagi aku tak reti. Lama. Jangan kata separuh hari Ustaz. Okey lah. Kalau tak okey. Jangan tuan-tuan, na'udzubillah. Ya. Jadi dah dibakar. Tak tahu lah berapa lama, sehinggalah Allah Ta'ala menghendaki untuk mengeluarkan hamba-Nya daripada neraka tuan-tuan. Akan dikeluarkan daripada neraka. Sehinggalah lelaki yang paling akhir keluar daripada neraka. Bergembiralah kita tuan-tuan. Yang keluar daripada neraka last kali ni, confirm bukan orang Melayu. Confirm tuan-tuan. Aku tahu mana. Dalam hadis sebut, lelaki ini min qabilah Juhainah. Daripada qabilah Juhainah, orang Arab. Dia yang last kali keluar daripada neraka. Takut-takut yang Melayu ni tak keluar-keluar tuan-tuan. Duduk kekal dalam tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan bangga juga jaga Melayu. Kita bangga dengan sebab Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Orang ni tuan-tuan, rentung serentung-rentungnya, illa maudi'as sujud, kecuali dekat sini dia yang tak terbakar. Sebab dia pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa dia tarik keluar tu, muka dia menghadap neraka. Maka ketika muka dia menghadap neraka, dia keluar tu rentung-rentung, tapi boleh bercakap, boleh berdialog, dan dia berasa kesiksaan tu. Dia kata, ya Rab, isrif wajhi anin nar, qad qashabani rihuha wa ahraqani zakaha atau zakaha. Ya Allah, tolong palingkan muka aku daripada neraka. Aku dah rentung dah ni. Tolong palingkan muka aku pada neraka. Maka Allah kata apa? Okey. Kalau aku palingkan muka kau daripada neraka, ada tak permintaan lain yang kau nak pada aku? Lalu lelaki ni kata, la wa izzatika la as'ala ghairahu. Demi Allah, demi Tuhan yang maha besar, aku tak minta selain daripada itu. Itu je aku nak. Palingkan muka aku pada neraka. Maka Allah arahkan malaikat, palingkan muka dia daripada neraka tuan-tuan. Bila dia paling muka dia pada neraka, tiba-tiba fara'a babal jannah. Dia nampak pintu syurga. Bila dia tengok pintu syurga tu pun dah cantik tuan-tuan. Baru pintu, dia punya parking dia punya daun, dia punya pokok, dia punya apa benda tu, apa benda, landscape dia lawa sangat, cantik sangat. Fasakata masyaallahu ayaskut. Lalu lelaki ni terdiam, lama terdiam, dan Allah Maha mengetahui. Lalu dia kata apa? Ya Rabb, qaribni ila babil jannah. Ya Allah, nak minta satu boleh tak? Allah kata, tadi kau dah bersumpah kata tak nak lain kan?
Satu je ya Allah, satu je. Apa dia? Qaribni ila babil jannah. Saya nak dekat pintu je. Nak pergi kat pintu je. Boleh tak? Allah kata, awalaisa qad a'taitani uhudan alla tas'ala ghairahu? Bukankah kau dah bersumpah dengan nama aku? Kau cakap kau tak nak benda lain kecuali nak palingkan muka pada neraka je. Ni kau pula minta nak pergi kat pintu. Tolonglah ya Allah. Jangan jadikan aku ni hamba kau yang paling celaka, dia kata. Okey, Allah kata, kalau aku perkenankan permintaan kau, ada tak kau nak minta benda lain? Cakap betul-betul dengan aku. Ada tak? Lalu lelaki kata apa? Wallahi la wa izzatika, demi keagungan kau ya Allah, la as'alu ghairahu. Aku tak nak yang lain. Aku nak duduk kat pintu je. Maka Allah pun arahkan, qaribhu ila babil jannah. Dirapatkan lelaki ni yang last kopek keluar neraka, pergi dekat pintu syurga. Pergi pintu syurga, tuan-tuan. Pintu tu sliding tau. Contohlah. Pintu kaca gini. Dia pun tengok dalam syurga. Allah. Lagi lawa. Cantik. Bidadari pakai bikini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apa, malam boleh smackdown. Siang batal puasa, qadha 2 bulan berturut-turut. Malam ni kalau kena smackdown, kena Lailatul Qadar, seperti tuan-tuan smackdown selama 1000 tahun, tuan-tuan. Itu fadilat dia. Jangan main-main. Lain macam. Tuan-tuan semua, dia pun tengok awet punya lah ramai. Ya Allah, lawa-lawa. Yang tu berjoging, yang tu senam aerobik, yang tu tekangkan terkoyak, terabak, terkehil. Macam-macam ada. Lama je diam. Allah perhati je ke hamba dia ni. Dia kata apa? Ya Rabb, ya Allah, nak masuk. Nak masuk. Allah kata, waihaka ya ibn Adam, ma aghdarak. Lah habau kau anak Adam. Bahasa Melaka lah. Kau ni bukit janji Tadi kau dah berjanji, kau dah bersumpah dengan abangku, kau cakap kau tak nak lain, kau nak paling muka pada neraka, tu je. Bila aku dah paling, kau nampak pintu, kau nak pergi dekat pintu. Sekarang aku dah bagi dekat pintu, kau nak masuk pula. Lalu apa kata anak Adam ini? Ya Allah, jangan jadikan aku manusia yang paling celaka, ya Allah. Maka Allah kata, pergi masuk. Dia pun masuk, tuan-tuan. Kalau dalam Riyadhus Shalihin cerita, dia dah masuk tu kan, fayukhayyal ilaihi annaha mal'ah. Dikhayalkan kepada dia seakan-akan syurga dah penuh dengan orang. Dia pergi dekat-dekat. Orang dalam ni tak layan dia tau. Semua duk karaoke ni. Jeng 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 aha aha, jeng 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 aha aha, jeng 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 aha macam tu. Dia seorang lagi. Jaga kata full tadi. Sedih kau tahu. Dia pun bukutan pelan-pelan. Allah kata, ya abdi, wahai hamba-ku, kau nak ke mana? Dia kata, wajadtuha mal'ah. Ya Allah, dah penuh. Allah kata, pergi. Banyak lagi kosong, pergi. Dia pergi kali kedua, tuan-tuan. Dia pergi kali kedua, macam tu juga. Dia ketuk-ketuk, orang buat tak layan. Jeng, aha, jeng, aha. Semua duk koyak, kau bayang bidadari pakai bikini, Syekh. Kau jangan main-main. Tolonglah, seorang lagi ni ada kupon ni, ada tiket ni. Penuh. Yukhayyal ilaihi annaha mal'ah. Dikhayalkan kepada dia seakan-akan syurga dah penuh. Dia gostan balik sedih. Allah kata, kau nak pergi mana? Dah penuh ya Allah. Allah kata, ada kosong lagi, pergi. Sampai kali ketiga, dia tengok penuh, tuan-tuan, dia pun sedih. Lalu dia kata apa? Ya Allah, mentang-mentang laku ni last sekali keluar neraka, macam ni kau buat kat aku je. Sedih dia ni, tuan-tuan. Maka Allah kata, wahai hamba-ku, pergi masuk. Masa itulah bila dia buka pintu, tuan-tuan, memang besar gila syurga tu. Untuk dia saja, tuan-tuan, besar. Sebelum dia pergi jauh, Allah kata, tamanna. Minta apa yang kau nak minta. Minta, fikir. Dia pun fikir. Yang pertama sekali nak kereta. Kereta apa? Proton. Apa barang Proton? Come on lah. Bukan nak hina Proton, tak. Contoh, sorry. Dia pun pernah tengok Lamborghini. Okey, Lamborghini. Lagi, Allah kata lagi. Bentley. Lagi. Rolls Royce. Pasal ada jemaah suruh dia pakai Rolls Royce kan. Lagi. Kan. Dia minta. Habis dah ya Allah. Lagi, Allah kata. Tak boleh habis. Paling sakit lah. Kan silap minta kereta kebal belakang. Kereta kebal tak sesuai dengan syurga, tuan-tuan. Maka Allah bagi belakang yang dia nak.
dapat kereta Batman tuan-tuan. Batman punya kereta pun dapat kat dia. Contoh. Okey, kereta semua kau dah dapat. Ni, rumah kau nak macam mana? Cakap. Nak besar mana? Dia kata yang pernah saya duduk kat Shah Alam tu, Iron Big. Iron Big? Apa barang Iron Big? Lagi besar. Dia pun fikir istana negara. Lagi. Okey, dalam istana kau nak apa? Nak padang golf. Okey, lagi. Swimming pool kecil. Tasik, bubuh tasik dalam istana kau. Lagi, nak laut, bubuh laut dalam. Dah laut, gila kau, dalam istana ada laut. Kau yang aku terberang apa? Kau tak percaya, kau pergi masuk syurga lah. Cakap banyak lah. Dan bagi sampai sakit kepala dia tuan-tuan. Maka Allah bagi ilham ke dia. Tambah lagi aksesori ni tuan-tuan. Okey, settle istana. Kemudian awet. Bini tak ada lagi bini. Bini nak yang macam mana? Masya Allah. Apa barang orang Shah Alam? Come on lah. Malu company. Dia pun koyak-koyak, dia teringat masa atas dunia dia pernah naik kapal terbang, ada pramugari Turkish Airlines kan, nampak lawa je Turki tu. Okey, Turki lagi. Turki kacuk dengan Syria. Okey, kacuk dengan Syria. Lagi kacuk dengan Kazakhstan. Lagi kacuk dengan jauh tak nak. Lagi kacuk, habis kacuk orang kata. Dapat dan Allah bagi lebih lagi. Masya Allah. Lalu sekali Allah kata apa? Apa yang kau nak semua dapat, dan aku beri kepada kau syurga 10 kali ganda dunia. Akhirnya tuan-tuan, lelaki yang keluar neraka last ni, dia kata apa? Dia kata dialah yang paling memiliki syurga paling besar sekali. Dia rasa dia. Padahal dia tu nisbah dengan Nabi dan Rasul setinggan tuan-tuan. Setinggan. Kau faham tak cerita aku ni? Tapi di syurga tidak ada kesedihan. Walaupun dia last kopek keluar neraka, dia takkan sedih, dia takkan, contohlah kan, dia pergi ziarah syurga orang lain. Mana cik syurga dia ada welfare, ada merry-go-round. Syurga aku tak ada pun. Tak cik, dia tak ada macam tu tuan-tuan. Sebab dalam masa syurga tidak ada kesedihan. Bila dia keluar, orang tu ada kelebihan dia ada kelebihan sendiri tuan-tuan. Itulah orang yang paling akhir masa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita dengar macam ni, dapat 10 kali ganda dunia, jangan kau kata macam tu okey dah ustaz. Okey, kau nak jadi orang tu. Aku tak nak. Kan, nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa ana dan dosa kita semua, dan kita banyaklah berdoa pada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuan-tuan semua, untuk akhir sekali saya ada buat flyers dekat belakang tu tentang mahad kami, Mahad Turas Al-Islami. Jadi alhamdulillah tanah wakaf dah dapat. Kita orang mudah tambur tanah 1 ekar. InsyaAllah lepas raya nanti kita akan mulakan projek, InsyaAllah ya. Jadi kalau tuan-tuan sudi untuk menyumbang, bolehlah ambil flyers tu, dan ambil dia buat account. Jangan ambil flyers bawa balik rumah, lepas tu dia bagi anak dia buat kau terbang. Terbang kan. Ambil nombor account tu, bank in. Saya tahu tuan-tuan pergi surat tak banyak buat duit, kat rumah tu banyak 2.6 bilion setiap seorang ni. Bagilah 1 bilion dekat aku tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita membantu. Semoga Allah memudahkan urusan mahad kami insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.